Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menjamu kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-76. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-118 dan 119 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Dan kalaulah Tuhanmu, wahai Muhammad, menghendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi ia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus berselisihan. Tetapi orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka bersatu dalam agama Allah dan untuk perselisihan dan rahmat. Itulah Allah menjadikan manusia dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menerangkan secara umum ayat tersebut dengan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki untuk menjadikan manusia ini sebagai satu ummah dan satu agama. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberi kepada manusia kebebasan memilih. Manusia memilih sesuatu dalam kehidupan mengikut kecenderungannya, caranya berfikir dan hawa nafsunya sendiri, sehingga mereka berselisih pada perkara yang tidak patut diperselisihkan, iaitu prinsip-prinsip dalam agama. Kalimah lau bermaksud sekiranya. Kalimah itu menunjukkan perkara tersebut suatu yang tidak dikehendaki Allah kerana kalimah tersebut tidak digunakan melainkan untuk mengandaikan sesuatu yang mustahil terjadi. Sebagaimana yang diterangkan sebelum ini bahawa manusia ini diberi kebebasan memilih, yang menyebabkan setiap manusia itu berbeza dalam kehidupan, namun terdapat juga perbezaan yang tidak diredainya, iaitu perbezaan yang melibatkan perkara-perkara prinsip dalam agama. Contohnya, jika seseorang itu memilih untuk berpegang bahawa terdapat Tuhan selain Allah, sedangkan secara prinsipnya alam ini tidak ada Tuhan yang mentadbir melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pilihan dan pegangan ini tertolak dan dimurkainya. Bahkan dijanjikan azab yang pedih kerana mensyirikkannya. Inilah pilihan yang bertentangan dengan prinsip agama. Kalimah ummah bermaksud semua kelompok sama ada manusia maupun binatang yang dihimpun oleh sesuatu seperti ahama yang sama.
waktu atau tempat yang sama ada pengumpulannya itu secara terpaksa ataupun kehendak mereka sendiri. Manakala rahmat di dalam illa marrahima rabbuk bermaksud kecuali yang dirahmati Tuhanmu adalah hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab seterusnya menerangkan terdapat perbezaan dalam kalangan para ulama mengenai kalimah walizalika khalaqahum yang bermaksud dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Pendapat pertama mengatakan bahawa walizalika merujuk kepada makna perselisihan yang disebut sebelumnya, manakala pandangan kedua mengatakan ia merujuk kepada makna rahmat. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-118 dan 119 surah Hud ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan semua manusia itu bersatu, akur dan tidak berkelahi jika dia menghendaki begitu. Contohnya kehidupan lebah yang sentiasa mencari madu dan semut yang sentiasa membuat sarangnya. Semua akur dengan ketentuan kehidupan begitu. Tidak berselisih. Tidak seperti manusia. Ada yang berperangai seperti Fir'aun. Dan ada juga seperti Nabi Musa AS. Ada juga yang cara berfikirnya tinggi dan ada juga yang sederhana sahaja. Hamka mengatakan bahawa hanya orang yang sempit jiwanya sahaja akan kecewa dengan takdir begini, tetapi orang yang mengerti dan memahami hikmah takdir begini kepada kehidupan manusia pasti akan kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hamka menerangkan ayat ke-119 surah Hud bahawa orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kalah dengan perselisihan. Bagi mereka perselisihan itu adalah suatu rahmat. Perbezaan pendapat, perbezaan cara berfikir tidak membuatkan manusia mundur bahkan lebih maju dalam kehidupan. Menurut Al-Qashiani, perselisihan pada fikiran dan pendapat itu sangat perlu, bahkan ia menjadikan kehidupan manusia di dunia bertambah maju. Menurut Hamka, perselisihan adalah satu rahmat dan nikmat jika manusia pandai menguruskannya. Namun ada sebahagian manusia yang menjadikan perselisihan itu yang membuatkannya tumbuh rasa hasad, dengki dan lain-lain keburukan. Dia seolah-olah mahu memiliki kehidupan ini hanya untuk kepentingan dirinya saja. Namun manusia yang bersikap sebegini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara jelas di hujung ayat ke-119 surah Hud bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang padanya dipenuhi jin dan manusia. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat mentafsirkan ayat ke-118 dan 119 surah Hud dalam kitabnya Tafsir Surah Hud bahawa azab yang paling teruk adalah azab berlakunya perbalahan dalam kalangan manusia dan tidak ada cara untuk mengislahkan atau memperbaiki keadaan ini melainkan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mencontohi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Ni Abdul Aziz menambahkan lagi pada ayat ke-118 bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya boleh sahaja mahu menjadikan umat manusia ini menjadi satu dalam segenap perkara. Namun dia tidak mahu menjadikannya kerana tidak mahu manusia itu selaras seperti syaitan atau malaikat. Jika semuanya berperangai seperti syaitan, maka akan rosaklah muka bumi. Namun jika semuanya berperangai malaikat, maka semua manusia berperangai baik dan menjadi seperti seorang ustaz. Tuan Guru Ni Abdul Aziz memberi satu analogi dalam konteks ayat ini. Seperti kita membuat barang yang mana barang itu semuanya sama jenis sahaja. Bagaimana barang tersebut mahu memenuhi kehendak manusia, sedangkan kehendak manusia itu secara lumrahnya berbeza dan tidak terhad. Akhirnya, jualan tersebut tidak begitu untung. Pada ayat ke-119, Tuan Guru Ni Abdul Aziz menerangkan bahawa manusia ini suka berkelahi. Ada sahaja perkara yang dirasakan tidak berpuas hati dengan orang lain.
Beliau menerangkan jika mahu menghentikan perkelahian dan perbalahan, maka manusia perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana ketika mana kita kembali kepada dua sumber itu, maka tidak akan berkelahi kerana kita tunduk kepada satu zat yang melebihi segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsirannya bagi ayat ini dengan mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wujudnya manusia yang baik dan buruk, adanya pilihan yang baik dan buruk dalam kehidupan, tidak lain tidak bukan supaya manusia mengabdikan diri kepadanya dalam keadaan meredai pilihan masing-masing. Seterusnya, beliau menambah lagi bahawa orang beriman akan menjadi manusia paling bahagia di dunia dan akhirat kerana kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-118 dan ke-119 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang manusia ini diciptakan dalam keadaan yang tidak bersatu dalam banyak perkara. Perkara paling jelas adalah dasar akidah itu sendiri. Berdasarkan perbezaan akidah ini, maka hari ini kita melihat bahawa ada manusia yang masih akur dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ada yang mempercayai bahawa wujudnya Tuhan selain Allah, ada juga tidak mempercayainya. Ini adalah perbezaan yang jelas berlaku pada hari ini yang disebabkan banyak ideologi mengenal Tuhan yang akhirnya menatijahkan kepada lahirnya agama-agama baharu, sedangkan agama yang benar hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Jika kita lihat pada hari ini, perbezaan juga berlaku dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Seperti wujudnya kepelbagaian mazhab fiqh. Perbezaan sebegini sebenarnya memberi keuntungan dan rahmat kepada umat Islam. Namun terdapat juga perbezaan yang menatijahkan pertelingkahan yang dahsyat, malah tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada agama, seperti wujudnya pelbagai aliran ideologi dalam kalangan umat Islam itu sendiri, sehingga ada yang sanggup memperlekeh sesuatu puak yang lain dan mengangkat serta memuliakan puaknya sendiri, sedangkan semua manusia itu sama sahaja darjat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang tinggi takwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sidang pendengar yang dikasihi, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-118 dan 119 surah Hud ini ialah, setiap Muslim hendaklah berlapang dada menerima perbezaan sesama manusia selagi mana ia tidak melibatkan persoalan kepada prinsip-prinsip dalam agama. Umat Islam hendaklah menjadikan perbezaan sesama umat itu sebagai suatu anjakan paradigma yang memberi keuntungan kepada agama dan umat sejagat, bukan memberi kerugian. Sebagai Muslim, kita perlu menerima hakikat wujudnya perbezaan dalam kalangan manusia dalam segenap aspek kehidupan dan kita perlu bijak menguruskan perbezaan ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.